Bapak Ibu yang terkasih, kami dari Bidang Pekabaran Injil GKY Kebayoran Baru mengadakan acara Malam Misi dengan tajuk Sukacita Mooncake. Acara ini ditujukan untuk mengundang kerabat kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam acara ini kita akan mengadakan ibadah singkat dengan pembicara Pendeta Dr. Hasan Sutanto. Di acara ini kita akan hidangkan makanan-makanan yang lezat dan tempat yang luas dan nyaman. Sambil diiringi oleh alunan pujian oleh Ibu Herlin Pirena dan dengan alunan musik Puceng. Untuk undangan bisa dibeli dengan harga Rp200.000 di stan-stan yang tersedia di gereja, atau juga bisa menghubungi Bu Bella, Bu Susan, dan Bu Lastri di nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.
早安，族类的兄弟姐妹们，请大家站立，预备好心，先静默。 Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih sekalian, mari kita bangkit berdiri dan bersaat teduh sejenak.宣召经文，以赛亚书12章5到6节：你们要向耶和华唱歌，因他所行的甚是美好。但愿这事普传天下。西安的居民啊，当传扬声欢呼，因为在你们中间的以色列圣者仍为至大。 Ayat panggilan ibadah hari ini diambil dari Yesaya 12 ayat 5 sampai dengan 6. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. 我们要唱圣教诗歌第28首，尊贵的主。 Mari kita menyanyikan sebuah pujian mulia. Sing by
华之王。敬拜主，敬拜权贵救主，荣耀权贵，一生战斗归耶稣。敬拜主，敬拜全能的主，直到保主。权柄都属基督，当欢呼，应当高举基督的生命，来赞美耶稣基督是荣耀君王。敬拜权贵的主，他真是你君的荣耀，万华之王。我们做祷告，我们天上的父， Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surgawi, 感谢你给我们的机会来到圣殿中敬拜你。 terima kasih hari ini diberi kesempatan untuk beribadah di rumah-Mu. 听你的道，让我们的指明灯源在。 Firman-Mu akan menjadi penerang jalan hidup kami. 主啊，请看顾因身体或其他原因不能来到圣殿中的兄弟姐妹们。 Mohon Tuhan menjaga saudara-saudara kami yang dalam perjalanan ataupun yang tidak bisa 让他们 datang. 在线上也能敬拜并得到灵粮。 Yang beribadah online, semoga Tuhan juga memberkati mereka. 请听我们的祷告，奉主耶稣基督的名。 Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 会众请坐。 Jemaat dipersilakan duduk. 我们要进入认罪祷告，先唱宣教诗歌《东离西有多远》。 Sesaat lagi kita akan memasuki pengakuan dosa. Maka kita menyanyikan sebuah pujian, Sejauh Timur dari Barat.
次被扔掉，再也不愿诉说我一切罪过。下所是罪恩典，你并不知道忧伤我的心，我向你献上感恩，给我唯一的真神。在上帝的面前，我们个人来到他面前来认罪祷告。 Mari kita datang di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. 我们相信上帝会垂听， Pasti Tuhan akan mendengarkan kita 我 semua. 们相信他会饶恕我们。 Pasti Tuhan akan mengampuni dosa kita. 请大家站立。 Mari kita bangkit berdiri.我们的天父， Bapa kami yang di surga, 我们很感谢你， kami bersyukur 有这么美好的时刻能来到你面前认罪。 bisa datang di hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. 在任何情况之下，你仍然接受我们。 Dalam keadaan apapun, Engkau selalu menerima kami. 今天早上， Pagi ini, 在生活这么疲倦当中， dalam keletihan hidup, 我们的错误、我们的罪恶是起起落落的。 dosa kami selalu sangat banyak. 我们认识了我们的罪，我们也承认了我们的罪。 Kami akan mengaku dosa kami di hadapan-Mu. 求主你饶恕， Ampuni kami, ya Tuhan. 求主你帮助我们有一颗受教的心， Ampuni kami dan ajarkan kami dapat mempunyai hati yang bisa diajar. 教导我们认识你， Ajarkan kami untuk mengenal Engkau lebih banyak. 好叫我们越认识你，我们就越尊敬你。 Agar kami lebih mengenal kamu, lebih mengenal Tuhan dan lebih menghormati Tuhan. 我们越认识你，我们也体会到我们是一个愚昧的人。 Lebih mengenal Tuhan, kami lebih mengenal bahwa kami serba tidak tahu. 我们也认识你，我们也知道体会到我们真的是需要你的智慧。 Lebih mengenal-Mu, kami juga lebih mengetahui bahwa kami membutuhkan-Mu. 求主你帮助我们， Mohon Tuhan membantu kami. 奉主耶稣的名，阿门， Di dalam nama Tuhan kami berdoa. 阿门。Amin. 约翰一书第2章第2节， Yohanes 1 pasal 2 ayat 2. 他为我们的罪，他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。 Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 我们一同唱诗，为何我要赞美耶稣？ Mari kita menyanyikan sebuah lagu KPPK 45. Ku bernyanyi puji Yesus.
诵圣徒心经。 Kita akan memproklamasikan iman rasuli. 我信上帝全能的父，创造造天天地的地的主主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢皮拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将在那里降临，审判活人死人。我信圣灵。 我信圣而共的教会，我信圣灵相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。阿门。请坐。请坐。Silakan duduk. 我们要进入听道前的准备。 先唱诗歌《深深爱你》。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah pujian lagi, lebih dalam lagi. Tolong Porbo ini. Kita berdoa dulu saudara-saudara. 让我们一起低头祷告。 Tuhan bicaralah pada kami 主啊，求你对我们说话， karena kami siap mendengar. 因为我们已经要预备心聆听， Bukan hanya mendengar 不只是聆听， tetapi juga menjadi pelaku firman. 而且也要行你的道。 Terpuji nama Tuhan. 你的名是应当被称颂 Dalam 的。 nama Yesus kami berdoa. 奉耶稣的基督的圣名，我们这样祈求。 Amin. 阿门。 PowerPoint ini, ya. Saudara-saudara, di sebuah gereja 弟兄姐妹，在一个教会里， diadakan sebuah pemilihan majelis. 他们正在举行那个知识部的那个选举。 Lalu ada seseorang yang didekati oleh pendetanya. 然后有牧师就靠近一个人， Lalu dia berusaha menolak pencalonan itu. 那么他拒绝不要成为选 Karena 举 dia，merasa tidak layak, saudara-saudara. 因为他觉得自己非常不配。 Dia menolak bukan karena tidak mau melayani.
他拒绝不是因为他不想服 tapi 侍， betul-betul dia merasa belum layak untuk menjadi seorang majelis. 而是他觉得他自己不配成为一位执事。 Tetapi akhirnya pendeta ini mengajak dia berdoa dan memberikan saudara-saudara pencerahan berdasarkan firman Tuhan. Akhirnya dengan segala kerendahan hati dia menerima dirinya untuk dicalonkan dan dia terpilih menjadi majelis. 后来牧师就跟他一起祷告，然后有经文也给他一些启发，最终他愿意谦卑的领受，就愿意参选，最后就被选中了。 Di antara kita tidak ada yang layak, saudara-saudara. 其实，在上帝面前，我们每一个人是配的。 Tapi kalau Tuhan percayakan, mari kita terima dengan segala kerendahan hati. 但是如果是上帝选择，我们就应该以谦卑的心来领受。 Saudara, tema khotbah yang diberikan pada saya saat ini adalah tentang kesombongan. 今早我们要思考的主题就是关于傲慢。 Tetapi saya ingin membahas tentang Saul dan Daud. 但是今天早上，我想一起来探讨是关于扫罗和大卫。 Saudara-saudara, Saul dan Daud 弟兄姐妹，扫罗和大卫， adalah orang-orang yang hebat. 他们都是非常了不起的人。 Saul dan Daud adalah orang-orang yang hebat, tetapi sebenarnya mereka berasal dari orang yang sederhana. 他们是非常杰出的人物，但是其实他们的家庭背景是非常淳朴的。 Daud misalnya. 比如说是大卫。 Saya tidak tahu saudara bisa lihat sampai bawah ya. 不知道大家可不可以看到整个那个画面？ Daud itu dikatakan oleh firman Tuhan, dia adalah anak yang bungsu. 圣经讲的他是小儿子， Dia adalah penggembala kambing dan domba. 他在那里是牧养羊群的。 Lalu dikatakan kemerah-merahan matanya, mukanya kemerah-merahan. 而且他的脸是比较俊 Matanya 美， indah, parasnya elok. 面是光红双目清秀，容貌 Ini 俊美。 melukiskan Daud seorang yang muda, seorang yang bukan berbadan tegap dan kekar seperti kakak-kakaknya, tetapi seorang muda yang kelihatannya tidak berdaya, saudara-saudara. 在这里我们看见，其实大卫那时候还非常年轻，不像他哥哥们那么健壮，所以他是还是非常年轻。 Dia orang yang sederhana. 他是非常简朴的一个人。 Misalnya Saul. 比如讲到扫罗， Ketika Saul tahu dirinya akan dipilih menjadi seorang raja oleh Tuhan. 当他知道上帝要拣选他成为王的时候， Lalu Saul mengatakan, bukankah aku ini dari suku Benjamin, suku yang terkecil dari Israel? 他说：“我在以色列支派中自小的便雅悯吗？我家 Dan 不是便雅 bukankah 悯人吗？ kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? 在以色列支派中，便雅悯不是最小的吗？” Saudara-saudara, saya melihat Saul adalah tipe orang yang begitu rendah hati. 我在这看见扫罗也是非常谦卑的一个人。 Tetapi kerendahan hatinya, saudara-saudara, mungkin saja lebih tepat dikatakan dia tahu diri. 如果讲到他谦卑，不如说他有自知之明吧。 Dia tahu dirinya dari suku yang terkecil. 他知道自己是从最微小的一个支 Dia 派 tahu 出身。 dirinya dari kaum yang terhina dari suku Benyamin. 他也知道在便雅民族，他也是最小的一个家族。 Ketika dia tahu diri, membuat dirinya menjadi rendah hati. 因为他有自知之明，所以就让他能够谦卑下来。 Orang yang rendah hati 一个谦卑的人， pasti tahu diri. 一定有自知之明。 Orang yang tidak tahu diri 一个不自量力的人， sulit untuk rendah hati. 就很难谦卑下来。 Tetapi apakah orang yang rendah hati, ya orang yang tahu diri pasti selalu rendah hati? 那么我想问的就是，有自知之明的人是否一定谦卑呢？ Orang yang rendah hati pasti tahu diri, tapi orang tahu diri apakah pasti rendah hati? 一个有自知之明的人一定会谦卑，但是谦卑的人，一个谦卑的人一定会有自知之明。 Kita bahas kemudian. 等一下我们会看， Saudara-saudara, 弟兄姐妹， walaupun kedua-duanya adalah orang yang sederhana, tetapi akhirnya menjadi raja Israel yang hebat. 虽然他们是从简朴的家庭出身，但是最后他们成为杰出的 Saudara 以色列 perhatikan 王。 Saul misalnya. 请大家留意扫罗， Kemanapun Saul perang selalu mendapat kemenangan. 扫罗是百战百胜的， Atau misalnya Daud. 或者我们讲大卫， Kemenangan Daud atas semua, perhatikan, semua musuh Israel. 在这里大家留意，大卫能够战胜所有的那个以色列仇敌， Dari orang yang sederhana menjadi orang yang hebat. 从一简朴的人成为那么了不起杰出的人。 Saudara-saudara, semua orang punya keinginan yang seperti ini. 我们大家都有这个梦想。
tidak mau menjadi orang yang tidak ada apa-apanya selama hidupnya. 在我们在世的时候，我们不想做那个无 Semua 名小 orang 卒， ingin menjadi orang yang hebat. 我们都想成为杰出的人物 Apakah salah? 这是有错的吗？ Tidak, saudara-saudara. 完全没有错，弟兄姐妹。 Keinginan untuk menjadi orang yang hebat adalah keinginan yang positif. 我们想成为杰出的人，那是一个正面的。 Tapi hati-hati jangan akhirnya jatuh dalam dosa. 但是要留意，就是不要最终跌入最终。 Dosa apa misalnya? 比如说是什么罪恶呢？ banyak, saudara-saudara. 有很多的罪恶，弟兄 Tapi 姐 salah 妹。 satunya 其中一种 iri hati. 就是妒忌。 Kenapa? 为什么呢？ Karena saya mau jadi orang hebat. 因为我想成为杰出的人物， Dan saya tidak bisa melihat orang lain lebih hebat daripada saya. 而且我不想看别人比我更出色， Saya harus jadi orang hebat. 我一定要成为出色 Dan 的 orang 人。 lain tidak boleh menjadi orang yang hebat, apalagi melebihi kehebatan saya. 所以我不想看见别人杰出，更何况他是胜过我。 Kalau lihat teman kerja naik jabatan kita belum, kita iri, 如果 saudara-saudara. 看见同事升级了，我们就很不高兴。 Kalau kita lihat teman kita, wah akhirnya sukses dalam usaha, kita iri. 如果看见我们朋友生意成功，我们也在那妒忌， Bahkan sudah di dalam gereja, 甚至在教会里， sama-sama kita masuk dalam gereja itu bersama-sama. 我们是一同进入这个教 Sama-sama 会， kita aktif dalam komisi pemuda. 我们也是一起在那个青年 Tapi 团契 ketika melihat 自己。 teman kita sudah jadi majelis, kok kita belum, iri hati. 但是看见我们同工升级为那个自视我们怀灭，我们就会妒忌。 Hati-hati. 我们要特别谨慎。 Keinginan jadi orang hebat tidak jadi masalah. 想成为杰出的人没有错， Tapi jangan akhirnya kita berbuat dosa dan iri ketika melihat orang lebih hebat duluan atau lebih hebat dari kita. 但是当我们看见别人比我们更成功的时候，我们呢就不要妒忌。 Dan celakanya saudara-saudara tidak hanya sekedar iri, 更糟糕的不只是妒忌， tapi seringkali juga disertai dengan keinginan menjatuhkan orang yang lebih hebat duluan atau lebih hebat daripada kita. 常常我们也想陷害那些比我们更受一层的那些人。 Sayang sekali saudara-saudara. 很可惜，弟兄姐妹， Kasus pembunuhan tragis bermotif iri hati di Indonesia. 就是在印尼因为妒忌而生那些谋杀 Ternyata 案 bukan 的 hanya 1-2. 原来不是一宗两宗而已， Dan bukan hanya terjadi di kota besar. 而且也不只是在大城市发生， Terjadi di sebuah kota kecil, saudara-saudara. Ya, Bukan Fasan, kota, sorry, desa. 也发生在一个小的乡村。 Seorang yang berusia 48 tahun, pemilik bengkel motor, Nah, yuk. dibunuh. 一个48岁的那个修车厂的厂主被谋杀。 Dan celakanya yang membunuh adalah adiknya sendiri. 更糟糕的，谋杀他的是他的弟弟。 Ketika adiknya tertangkap, 被抓，当弟弟被抓的时候， lalu polisi mengungkapkan motifnya. 然后警察 Motifnya adalah karena sang adik iri hati karena melihat kakaknya lebih berhasil daripada 就 hidupnya. 揭露他的谋杀的动机，因为他哥哥比他更成功。 Saudara-saudaraku, 弟兄姐妹， Daud dari sederhana jadi orang yang hebat. 大卫很简朴的一个人，后来成为非常杰出 Saul 的 dari 人。 orang yang sederhana jadi orang hebat. 扫罗也是成为成功的人。 Harus kita tahu, 我们要知道， itu karena Tuhan. 这完全都是因为上帝。 Saul dipilih Tuhan jadi raja. 扫罗被上帝拣选成为王。 Samuel melihat Saul, 撒母耳看见扫罗， lalu Tuhan berfirman pada Samuel, 然后上帝就对扫罗， inilah orang yang kusebut kepadamu itu. 就对那个撒母耳说， Orang 这就 ini 是 memegang tampuk pemerintahan atas umatku. 他说这就是这个人，他要治理我的民。 Tuhan yang memilih Saul. 是上帝拣选扫 Tuhan yang 罗， menjadikan Saul sebagai raja. 而且上帝立他为王。 Pada suatu saat saudara-saudara, 有一个时刻，弟兄姐妹， orang Israel dikepung oleh orang Amon. 亚摩人在那里围攻以色列， Orang Israel tidak berdaya. 以色列民他们无能为力， Dan akhirnya orang Israel memilih untuk menyerahkan diri. 最后他们就选择投降。 Tetapi Bani Amon mengatakan, baik, kami terima sikapmu menyerahkan diri. 亚摩族人他们说好，我们接受你的投降 Dengan，satu syarat, 但是有一个条件，
Mata kamu semuanya harus dicungkil satu. 你们所有人的眼睛必须玩一个给我， Biar itu jadi tanda 让这个成为一个记号， bahwa orang Israel orang yang tak berdaya. 就是以色列人是无能为力的一群人。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹， Israel pada saat itu memang tak berdaya. 那时候以色列民真的无能为力。 Tetapi ketika kabar ini terdengar oleh Saul, 但是当扫罗听到这个消息之后， apa yang terjadi? 发生什么事呢？ Firman Tuhan mengatakan, 圣经这么说 ketika， Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah Roh Allah atas dia. 当扫罗听见这话，就被神的灵大大的感动。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹， Saul bisa menjadi seorang raja. 扫罗能够成为王， Saul bisa sukses dan mendapatkan kemenangan atas lawan-lawannya. 而且扫罗能够百战百胜， Karena kuasa Roh Allah 就 di 是 atas dia. 就是因为有上帝的灵在他身上。 Daud 大卫呢， sama. 也是一样， Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Demikian firman Tuhan. 上帝也这么，圣经这么说，上帝也是让那个大卫无论去哪里也是百战百 Dari orang 胜。 sederhana jadi orang hebat itu karena Tuhan. 从简朴的人成为一个了不起的人，完全都是因为上帝。 Dari orang sederhana jadi orang hebat itu semata-mata karena Tuhan. 从简朴的人成为出世的人，这完全都是上帝。 Saul dan Daud bisa jadi orang hebat dan sukses adalah karena Tuhan. 扫罗和大卫能够成功，非常了不起，都是因为上帝 Keberhasilan 的。 adalah dari Tuhan, saudara-saudara. 我们要知道，弟兄姐妹，一切的成功都是从上帝而 Ayo 来。 sama-sama mengatakan keberhasilan dari. 那我们一起说，成功一切都是源自上帝， Sekali lagi semua, 2, 3. 而且一起说 Keberhasilan dari 成功是 Tuhan. 从上帝而来。 Nah, ketika Daud merenungkan hidupnya, 当大卫思考他的一生的时候， dia sadar betul keberhasilan itu adalah daripada Tuhan. 他清楚知道他一切的成功 Maka 都是 apa 出于 yang 上 dia 帝。 lakukan, 所以他做 saudara-saudara? 什么呢？弟兄姐妹， Saudara-saudara, 弟兄姐妹， di tengah-tengah kejayaannya, 在他兴盛的时期， firman Tuhan mengatakan apa? 圣经怎么说呢？ Daud memuji Tuhan. 大卫在那里称颂上帝。 Pujilah engkau ya Tuhan. 你的名是应当被称颂的， Punyamulah kebesaran dan kejayaan, 一切的尊贵能力都是属于 hormat dan kemasyuran 你。你的尊大 dan 能力， keagungan. 你的 Punyamulah kerajaan 国度威严 dan 都是属 engkau 于 yang 你。 tertinggi Asyik itu ni. melebihi segala-galanya sebagai kepala. 而且你是在万有之上， Di tengah-tengah keberhasilan, 在一切的成功当中， banyak rakyat yang memuji Daud, 很多百姓称颂 banyak rakyat yang 大卫， mengeluh-elukan Daud. 在那里拥护他。 Tetapi Daud mengembalikannya untuk kemuliaan nama Tuhan. 但是大卫将这一切归还给上帝的荣耀。 Saudara-saudara, Tiung mungkin Jemi. ini yang harus kita contoh. 可能这就是应该我们效法的地方。 Saya buka rahasia tadi apa yang kita omongin di belakang ya Bu ya. 好，我在这里揭露一下刚才我跟牧师交谈的一段话。 Ada seorang yang bilang, oh HI ini salah satu penterjemah yang terbaik. 有人说这位姐妹她是最好的翻译员之一。 Lalu Ayu mengatakan, enggak. 然后我就说不是。 Lalu saya katakan pada beliau, Bu, lain kali kalau ada yang bilang ibu penterjemah yang baik, ibu jangan bilang tidak, tapi bilang puji Tuhan. 那么他就说劝我以后如果有人称赞你说你翻译得好，你不要说不是，应该是说应该感谢主。 Karena kita bisa jadi penterjemah yang baik karena 我们能够成为好的翻译员，一切都是因为上帝。 kita kembalikan untuk kemuliaan. 我们将一切荣耀都归还给上帝。 Amin, saudara-saudara. 阿门，弟兄姐妹。 Ini kadang-kadang ada suami yang tidak tahu perasaan istri nih. 在这里可能有些做丈夫的不清楚太太 Suami 的心意。 istri lagi jalan di mall. 那么夫妻在这里逛那个商场， Si suami ketemu dengan teman lama Oh. di SD. 然后这个
丈夫呢就遇见一个小学的老同学， Udah lama gak ketemu. 很久没有见了， Ketemu papasan, masih inget nggak? 刚好碰巧遇见，就 Oh 是你会记得 iya, 我吗？ kita teman SD. 是我们以前小学的同学嘛。 Lalu akhirnya dia memperkenalkan, ini istri saya. 然后他觉得这是我太太， Lalu teman SD-nya mengatakan apa? 然后呢，小学同学怎 Wah 么说？ bro, 哇，弟兄 cantik 啊， banget ya istrimu. 你太太真的漂亮啊！ Wah si istri apa? 那么做太太就怎么样呢？ Seneng nggak dipuji gitu? 这样被称赞怎么样呢？ Si suami bilang, enggak bro, biasa aja bro, enggak. 最小的做丈夫说不，只是很平庸嘛，一般而 Orang 已。 lain muji dia cantik, suaminya bilang enggak, saudara-saudara. 别人称赞的太太是漂亮，但是他先生却没有如此说。 Suami-suami, 做丈夫的， lain kali kalau ada yang muji istri, istrimu cantik bilang, puji Tuhan. 下一次如果朋友说你的太太漂亮，你要说什么？ Jangan 感 bilang 谢主， tidak, 不 saudara-saudara. 要说不。 Dan yang paling celaka, yang paling sering terjadi adalah 更糟糕，常常发生的是 kalau ada orang yang muji anak kita. 有人称赞我们的孩子。 Anak siapa ini cakep banget. 是谁的孩子这么帅啊？ Anak siapa ini pinter banget. 是谁的孩子这么那个聪明？ Orang tuanya bilang, enggak biasa aja. 做父母的常说不 Saudara-saudara, 一般而 anak 已。 itu tidak marah. 那个孩子他不会发脾气， Tapi anak itu mencatat dalam hatinya, dalam dirinya. Oh, orang tua saya menganggap saya biasa aja, padahal orang lain menganggap saya pinter dan cakep. 但是他会铭刻在心。原来别人这样称赞我，但是我父母却觉得我是非常平庸的。 Sudah jangan begitu. 弟兄姐妹不要 Lain 如此。 kali kalau ada yang bilang anaknya pinter, anaknya cakep, bilang enggak, bapaknya juga cakep kok, gitu kan, saudara. Mamanya juga pinter kok. 如果别人说你的孩子很帅呀，或者很聪明，你就说是因为他爸爸也是很帅，妈妈也是很聪明。 Tuhan. 我们应该说什么呢？感谢主。 Wah Pak, 先生 Bapak orang kaya sekarang sukses ya? 你现在很富有，很成功啊。 Enggak. 不。 Nah ini jadi bisa kebohongan loh. Padahal dia tahu, iya gua kaya sih sebenarnya gitu. 这个反而会导致是说我们是说谎，因为我们知道自己是成功 Lain 的。 kali bilang apa? 下一次要怎么说呢？ Kalau kita sudah merasa benar-benar kaya, bilang puji Tuhan. 如果觉得我们真的已经很富有，我们应该说感谢主。 Kalau kita merasa belum kaya, 如果我们觉得我们还没有富有， gimana? 要怎么样呢？ Bilang aminin aja. Siapa tahu aja suatu saat kita kaya. Yes. Amin, puji Tuhan. 我们也说阿门，因为有一天可能我们会成功，也会富有，我们就说感谢主。 Ayo, saya dengar jemaat-jemaat kebayoran baru kaya-kaya. 我听说在这里人全部都很富有。 Halo? Persembahan ya ke gereja. Jangan defisit terus, saudara-saudara. 那么你们就要奉献了。 Keberhasilan dari 一切的成功就是出于上帝， kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. 所以我们要将荣耀归给他 Daud 的名。 memuji nama Tuhan. 大卫在那里称颂上帝的名， Bukan hanya dengan mulutnya dia memuji Tuhan, 不只是在口舌上称颂而已， tapi hidupnya penuh dengan ketaatan pada Tuhan. 但是他也遵守上帝的话， Hanya melakukan yang benar buat Tuhan. 行得正，为上帝行得正。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹， Daud menjadi teladan buat kita. 大卫是应该值得我们效 Orang 法的。 sederhana jadi orang yang sukses. 很简朴的人成为成功的人， Tapi tetap sadar siapa dirinya. 但是会清楚知道自己的身份是谁。 Dia sadar bahwa keberhasilannya adalah daripada Tuhan. 他清楚知道一切的成功都是从上帝 Dia 而来， kembalikan kemuliaan dan pujian bagi Tuhan, saudara-saudara. 他也将一切的荣耀和称颂归给上帝。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹， kembalikan 归回 kemuliaan 荣 dan 耀 pujian bagi Tuhan. 和称颂归回给上帝。 Ayo sama-sama, 2, 3. Kembalikan Jangan kemuliaan dan Royal, pujian Censong. bagi Tuhan. 归给上帝。 Bagaimana dengan Saul? 那么扫罗又如何呢？ Apakah dia sadar keberhasilannya dari Tuhan? 他有清醒吗？觉悟到他的成功是从上帝而来吗？ Apakah tetap dia orang yang tahu diri seperti dulu pertama kali dia tahu dirinya bakal jadi seorang raja? Dia merasa dia bukan siapa-siapa.
他是否好像以前这样有自知之明？就像以前上帝拣选他的时候，他说他是一个平庸的人。 Setelah dia berhasil Kata saya, dalam peperangan, apakah dia tetap tahu diri dan menganggap keberhasilan ini dari Tuhan dan harus dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan? 当他成功百战百胜的时候，他是否知道这一切都是从上帝而来，应该将荣耀归给上帝吗？ Sayang sekali. 很可惜， Suatu saat ketika Saul menang melawan Amalek, 当扫罗战胜那个亚玛力人， Saul kembali ke Karmel dan mendirikan bagi dirinya suatu tanda peringatan. 然后他去了基甲，在加密在那里立了一个纪念碑， Ini adalah tugu keberhasilan. 这就是成功的碑， Dibangun oleh Saul 是扫罗所建立 untuk 的， memperingati keberhasilan 来 dirinya, saudara-saudara. 来纪念他自己的成功。 Beda dulu, beda sekarang. 以前跟现在判若两人， Dulu merasa tidak layak, 以前觉得不配， tapi sekarang dia merasa aku berhasil. 但是他现在觉得我成 Dan 功 untuk 了。 memperingati keberhasilannya, bagi dirinya dia mendirikan tugu keberhasilan. 为了纪念他自己的成功，他就为自己立了一个纪念碑， Supaya setiap orang yang melihat tugu keberhasilan itu, wah, inilah keberhasilan Saul. 让别人看见那个纪念碑的时候，就知道哦，这就是那个扫罗的成功。 Apakah kita juga, saudara-saudara, secara tidak sadar sudah membangun tugu-tugu keberhasilan kita supaya dilihat oleh orang dan akhirnya orang melihat keberhasilan kita dan kita mendapatkan pujian. 我们是否也是如此，在不知不觉中建立了自己许多的那个纪念碑，让别人看见就说哦，你真的成功是因为你自己。 Saul menjadi sombong. 扫罗就变成非常高傲， Saul jadi sombong. 扫罗变成高傲。 Dulu 以前 dia tahu diri, sekarang dia tidak tahu diri. 以前他有自知之明，现在他不自量力。 Sekarang dia tidak sadar atau bahkan tidak mengakui keberhasilan itu dari Tuhan. 他不有承认他的成功是出自上帝， Dan dia tidak mengembalikan kemuliaan itu bagi Tuhan. 而且也没有将这些荣耀归回给上帝。 Wah Pak, 牧师， perusahaannya sukses berkembang. 先生，你的那个生意蒸蒸日上 Puji Tuhan, semua berkat Tuhan. 感谢主，这一切都是上帝的赐福。 Tapi kalau Saul, 但是扫罗呢？ iya karena saya ini sudah berjeri lelah, banting tulang. Saya ini memang terus memikirkan siang dan malam. Ini adalah hasil usaha saya. 那是因为我每天昼夜在那拼命绞尽脑汁，所以我能够成功。 Sombong. 高傲， Saudara-saudara, 弟兄姐妹， mungkin kita sekarang berhasil. 可能我们现在成功， Kita mungkin sekarang kaya. 可能我们现在非常富有， Mungkin sekarang kita punya jabatan. 现在我们有地位、身 Mungkin 份， kita sekarang punya gelar 现在我们也有什 yang 么 tinggi. 什么衔头？ Lalu apakah kita sekarang merasa itu karena aku itu lupa, telaten, 难道 tekun, banting tulang, pinter. 是不是我们就说那是因为我自己聪明，我在那里奋斗呢的成果， Atau kita mengatakan itu semua dari Tuhan. 还是我们说这一切都是从上帝而来呢？ Saul mendirikan tugu keberhasilan untuk dilihat oleh orang. 扫罗在那里建造了一个纪念碑，让别 Apa 人看 tugu 到的。 keberhasilan kita? 我们的成功的纪念碑是什么？ Saya tidak tahu. 我不知道， Tapi biasanya 但通常是 tugu keberhasilan kita itu 我们的那个成功的纪念碑 adalah hal-hal yang sering kali kita omong-omongkan dan pamerkan kepada orang lain. 是我们常常挂在嘴头上向别人炫耀的。 Kita omongkan supaya orang lain tahu. 我们在那里不断讲，让别人知道。 Kita tidak ngomong satu kali, dua kali, terus menerus supaya semua orang tahu dan ingat. 我们不只是说一次两次，我们重复不断的在那里自吹自擂， Ngomongin bagaimana kita ini berjadi lelah membangun perusahaan dari nol sampai berhasil. 在那里怎么讲？我们是经多少的奋斗白 Ngomongin 手 sama 兴家。 orang-orang bagaimana waktu kita datang ke gereja ini belum ada apa-apanya. 我们怎么样在那里炫耀？来到这个教会，初是什么都没有， Dan akhirnya 最后 bisa seperti saat ini. 现在能够变成这样。
Kita ngomongin bagaimana dulu kita itu lahir dari keluarga yang miskin. 我们不断诉说以前我们是从贫穷的 Papa 家庭， mama sampai saya menikah masih miskin. 我父母亲直到我结婚还是贫 Lalu 穷， saya betul-betul 我真的是 berjuang dari nol. 我是白手 Dan 兴 akhirnya 家。 bukan saja sekarang saya bisa menikmati keberhasilan saya, tapi juga saya bisa mengajak papa mama untuk menikmati keberhasilan. Semuanya itu terus menerus diulang-ulang, diceritakan supaya orang tahu saya ini sudah betul-betul membuat diri saya berhasil. 他不断的在那重复，就是说他白手兴家成功了之后，不但自己享福，也让父母亲能够享福。他不断的在那里自吹自 No, 擂。 Tuhan yang membuat kita berhasil. 不是上帝令我们成功。 Saul sombong. 扫罗非常骄傲， Saul tidak terima 扫罗不能 kalau 接 orang 受。 mengatakan keberhasilannya itu dari Tuhan. 如果别人说他的成功是出自上帝， Pemilihan majelis tahun 2000-an 在2000年的这次选举会， di sebuah gereja. 在一个教会， Ada seorang yang merasa tidak layak. 有一个人觉得自己不配， Tapi akhirnya karena pendeta itu memberikan bimbingan. 但是在 Dan 牧师 akhirnya 的 dia merasa kalau Tuhan mau pakai, biar Tuhan yang memampukan. 但是在牧师的指导下，他觉得是的，如果上帝拣选我，上帝会令我有能 Tapi 力。 sekarang saudara-saudara, 但是现在呢， di tahun 2020-an, 在2020年， orang yang sama 同一个人 marah 他就生气， karena terpilih lagi jadi majelis. 因为他被选中成为执事。 Kenapa? 为什么？ Kenapa ketika dia terpilih lagi jadi majelis, sudah 2000 terus beberapa periode, karena mungkin di gereja itu tidak ada aturan seperti kita, bisa beberapa periode jadi majelis. Sekarang terpilih lagi dan dia begitu marah, saudara-saudara. 以前他被选，他觉得自己不配，但是现在被选中，为什么他要发脾气呢？ Sudah tahu kenapa dia marah? 大家知道为什么他发脾气吗？ Sudah tahu kenapa dia marah? 知道吗？他为什么生气？ Karena dia terpilih jadi majelis, 因为他被选举成为执事， tapi tidak terpilih jadi ketua majelis. 但是不是成为知识部的主席。 Mengerti maksud saya? 大家明白我的意思吗？ Dulu dia merasa tidak layak, 以前觉得不配， tapi dia sekarang merasa 但是他现在觉得 dirinya hebat. 自己很了不起。 Saul jatuh dalam dosa kesombongan. 扫罗跌入那个高傲的罪中。 Orang yang rendah hati pasti tahu diri. 一个谦卑的人应该会有自知之明， Tapi sekarang Saul tahu dirinya sudah sukses. 但是现在扫罗知道自己已经成功， Apakah orang yang tahu diri pasti rendah hati? 但是一个有自知之明的人是否会谦卑呢？ Saya rasa iya. 我说是。 Saul tahu dirinya sedang sukses. 扫罗知道自己成功， Tapi dia tidak tahu diri bahwa kesuksesan itu sebenarnya dari Tuhan. 但是他不清楚他的成功是从谁而 Dia 来， tidak tahu diri. 他没有自知之明。 Kita bukan siapa-siapa. 我们只是平庸的一辈， Segalanya dari Tuhan. 一切都是从上帝而来。 Amin. 阿门。 Ayo sama-sama, 2, 3. 好， Kita bukan siapa-siapa. Woman. Segalanya dari Tuhan. 我们什么都不是，一切都是从上帝而来。 Ada yang dapat 10 talenta. 有一个人得到10个 Ada yang 他 dapat 连 5. 的，有些 Ada yang 有些 dapat 人 1. 5个或者1个 Di 他 Injil 连 lain 的， ada yang mengatakan ada yang dapat 5, 有其他地方说 ada yang 10 dapat 2. 5个、 Ada yang dapat 2个 1. 或者1个他连的。 Tapi yang menarik di sini saudara-saudara bukan soal berapa talenta yang dia dapat. 这是吸引人的不是他得到多少的他连的， Tetapi ketika tuannya datang, 而是他主人回来的时候， mereka memberikan semua hasilnya pada tuannya. 他们就把一切的成果归还给那个主人， Betul? 对不对？ Yang dapat 10, 得到10个他连得的， kembalikan. 就归还 Dapat 给主 5, 人，5个 kembalikan pada tuannya. 也是归还给主人。 Kenapa mesti dikembalikan? 为什么必须归还给主人呢？ Karena mereka sadar 因为他们觉悟到， itu talenta berasal dari tuannya.
那个他连的是从他的主人而 Dan 来， hasilnya dikembalikan pada tuannya. 所以成果也应该归还给主人 Kalau ada orang sampai mau ngomong begini, 啊。如果有人这么说， saya sukses itu karena saya pinter, 我成功因为我聪明， saya sukses itu karena saya lihai. 我聪明因为我 hebat。 Pertanyaan saya, 问题是， siapa yang membuat you pinter? 谁令你聪明？ Siapa yang membuat you lihai? 谁使你能够 hebat 呢？ Saul jadi sombong dan Tuhan tinggalkan Saul. 扫罗因为傲慢，上帝就离弃他。 Daud tetap rendah hati. 大卫仍然只欠对， Tuhan terus sertai Daud. 上帝一直与他同在。 Ketika Saul tahu dia ditinggalkan Tuhan dan Tuhan menyertai Daud, 当扫罗知道上帝离弃他而与大卫同在的时候， harusnya Saul bertobat saat itu. 那时候扫罗应该悔改， Tanggalkan kesombongannya. 放弃丢下他自己的 Tapi sayang sekali. 高傲。但是很可惜， Ketika Saul tahu Tuhan meninggalkan dia 当扫罗知道上帝 dan 离弃他 Tuhan 的 yang 时候， menyertai Daud, 他与大卫同 Saul 在， bukannya bertobat tapi justru mau membunuh Daud. 他不是悔改，反而要杀害这个大卫， Sayang sekali. 很可惜。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹， boleh nggak kita memberikan pendapat? 我们可以给意见吗？提供意见吗？ Di mana saja? 在哪方面？ Di tempat kita kerja, 在我们的工作场所， dalam kehidupan keluarga besar kita, 在我们大家庭的生活中， atau dalam kehidupan bergereja. 或者在教会的生活中， Boleh nggak kita sebagai jemaat memberikan pendapat pada majelis? 我们身为会友可以给知识部提供意 Boleh 见吗？ nggak kita sebagai anak memberikan pendapat pada mertua kita? 身为儿女可否对我们的岳父岳母？ Boleh nggak kita sebagai pekerja memberikan pendapat kepada atasan kita? 我们身为员工可否给那个上司意见呢？ Saya rasa bukan boleh. 我是说，不是说 Tetapi 可以 harus 不可以的问题，而是应该。 Kita harus memberikan sumbangsih apa yang menjadi pemikiran kita. 我们应该在主义上献上贡献， Tetapi yang menjadi masalah adalah 但是问题是， ketika pendapat kita tidak diterima, kita marah luar biasa. 但是别人拒绝没有接纳我们的意见时候，我 Yang 们就 menjadi 非常 masalah 生气。 adalah saudara-saudara, 问题是 kita 弟兄姐 merasa 妹， pendapat kita paling benar di antara semua orang. 我们觉得自己自以为是，我们是最对的， Hati-hati. 要特别小 Jika 心。 demikian, 如果是这 berarti 样， kita sudah jatuh dalam dosa kesombongan dan kita tidak tahu diri. 那就是说我们已经跌入高傲的陷阱中，而且我们不自量力。 Kenapa di gereja banyak gosip? 为什么在教会里很多的闲言闲语呢？ Apa sih tujuan gosip? 闲言闲语是有什么目的呢？ Saudara-saudara, 弟兄姐妹， kan saudara suka gosip? 大家都喜欢闲聊， Suka nggak? 讲闲话，喜欢吗？ Kalau gosip itu membicarakan kebaikan orang atau kejelekan orang? 平常讲闲话是讲别人的好处还是短处呢？ Halo? 请问一下， Di gereja itu tidak pernah terjadi pembunuhan, 在教会里没有发生谋杀案， tapi seringkali terjadi pembunuhan karakter. 很多时候是人的品格被谋杀了， Betul? 对不对？ Seseorang terus-menerus digosipkan, dijelek-jelekan, sehingganya semua orang menganggap orang itu betul-betul jelek, saudara-saudara. 某个人被被很多人在那里诋毁他、诽谤他，最终别人认为他真的就是一个坏的 Padahal 人。 gosip itu belum tentu dan belum jelas kebenarannya. 其实闲言闲语是没有证据的。 Kenapa kita lebih senang menggosipkan kejelekan orang daripada mentaati firman Tuhan, menegur orang yang bersalah? 为什么我们喜欢讲别人的闲话，而不直接鼓励的去说一些谏言呢？ Karena seringkali saudara-saudara, 因为很多时候弟兄姐妹， kita tidak terima orang lebih hebat dari kita. 因为我们不能接受别人 Orang 比我 lebih 们更 berhasil 棒， daripada kita. 别人比我们更成功。 Kalau orang itu ketahuan ada kesalahan dikit, kita gosipkan cepat-cepat, 如果 saudara-saudara. 知道他有一点毛病，我们就立即揭发。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹， salah satu 其中一个 penyebab orang bergosip 要让人讲闲话 karena 的 orang 目的 itu 是因为 iri sama orang yang digosipin. 那个人妒忌他是诽谤的人。
Kesimpulan. 所以总论是， Ini kalau saya bilang kesimpulan wajah jemaat langsung cerah, saudara-saudara. 讲到结论，大家开始容光焕发， Khotbah selesai. 因为快要讲到快要结束了。 Sama-sama baca ya. 2, 3. Selalu dan tetap terus hidup rendah hati. 我们总是要活在谦卑的心。 2, sadar keberhasilan dari Tuhan. 要觉悟到一切成功是从上帝而来。 3, 第三， kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. 将一切荣耀归回给上帝， Dengan ucapan syukur, 要感恩， tapi juga dengan ketaatan pada Tuhan. 而且我们也要顺服于主。 Sekali lagi, 再一次， Ibu penterjemah yang baik, Mandarin saja。 puji 哦， Tuhan. 感谢主。 Pak, istrinya cantik, 如果别人说你的太太漂亮， puji. 感谢。 Jangan amin dulu Pak, kalau amin berarti isinya nggak cantik. Amin supaya jadi cantik Pak. 有种阿门一讲感 Kalau 谢， Bapak sudah merasa ibunya cantik, puji Tuhan. 感谢主。 Bu, ibu bajunya bagus. 太太你的衣服 Jangan 很漂 diam 亮 aja, puji. 不要在那里 Tuhan 静静的，要说什么感谢主， Amin. 阿门。 Saudara-saudara orang sukses, 弟兄姐妹，你们成为成功人士， puji 感谢 Tuhan. 主。 Mari kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Kami bukan siapa-siapa, 我们什么都不是，天父， tapi Tuhan yang membuat kami menjadi orang seperti saat ini. 但是上帝使我们成为何等的人， Semuanya dari Tuhan. 这一切都是出于上帝。 Dan kami kembalikan pada Tuhan. 我们将一切也归还给你， Terima kasih Tuhan. 感谢你主。 Kami mau belajar seperti Daud 我们要学习效法大卫， dan tidak seperti Saul. 而不要模仿扫罗。 Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣基督圣名，我们这样祈求， Amin. 阿门。 Tuhan berkati. 主耶稣祝福大家。我们要进入奉献的时候， Saatnya tiba kita memberi persembahan. 我们唱诗歌并奉献。 Mari kita nyanyikan sebuah pujian sambil melaksanakan persembahan. 主，我愿像你。 Ku mau serupa Tuhan.
了的救主接近降临，有主的甘甜，有主的丰盛，愿主的圣心生于我心。请大家站立， Mari kita bangkit berdiri 我们做谢恩祷告。 untuk doa persembahan. 我们在天上的父， Bapa kami di dalam surga, 今天我们献上一部分从你而来的钱财，请接纳。 hari ini kami bersyukur dapat mempersembahkan sedikit harta dari kami. Mohon dapat diterima. 愿在圣工活动上传扬福音，扩展你的国度。 Mohon disucikan dan dapat digunakan untuk aktivitas gereja agar lebih banyak orang mendengar firman Tuhan. 请你赐福给我们兄弟姐妹们，因他们在于蒙福恩。 Semoga Tuhan juga memberkati semua dari saudara-saudara sekalian. 请听我们的祷告，奉主耶稣基督的名， Dengar doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 会众请坐。 Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Gunawan Tanu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, untuk penterjemah, untuk seluruh tim yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kami ingin menyambut kehadiran Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Apakah ada? Silakan acungkan tangan saudara kalau ada. Di sebelah kanan saya. Oh ada ya. Yang di sebelah kiri saya? Ya. Penyambut tamu ada satu yang baru. Baik, saudara-saudara. Kita akan bersama-sama mendengarkan warta dalam bentuk rekaman dan nanti saya akan menyampaikan warta lisan setelah warta rekaman berikut. Saya persilahkan. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Indonesia diadakan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 jam 6.30 sore dengan pembicara Pendeta Wilson Suwanto dengan tema Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 menghadapi penolakan. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 jam 7 malam di ruang persekutuan 2 lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Guru Injil Samuel dengan tema Sikap Iman, Nyanyian Syukur kepada Allah. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Mandarin diadakan pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 jam 9 pagi. Dengan pembicara Lause Chumingkang dengan tema Markus 14 ayat yang ke-43 dan Markus 15 ayat yang ke-15. Arrested and on trial. Sakramen perjamuan kudus akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 dalam kebaktian umum yang pertama dan kebaktian umum yang kedua. Bagi jemaat yang akan melakukan ibadah secara online, silakan mendaftarkan diri untuk pengambilan roti dan anggur perjamuan. Persekutuan Komisi Pasutri Couple Fellowship diadakan pada hari ini pukul 12 siang di ruang sekolah minggu lantai 3. Pembicara Guru Injil Maria Venita dengan tema Konflik Suami Istri. Kami mengundang jemaat Pasutri untuk dapat hadir. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kami dari Bidang Pengkabaran Injil GKY Kebayoran Baru mengadakan acara malam misi dengan tajuk Sukacita Mooncake. Acara ini ditujukan untuk mengundang kerabat kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam acara ini kita akan mengadakan ibadah singkat dengan pembicara Pendeta Dr. Hasan Sutanto. Di acara ini kita akan menghidangkan makanan-makanan yang lezat dan tempat yang luas dan nyaman. Sambil diiringi oleh alunan pujian oleh Ibu Hasin Pirena dan dengan alunan musik pucang. Untuk undangan bisa dibeli dengan harga Rp200.000 di stand-stand yang tersedia di gereja atau juga bisa menghubungi Bu Bella, Bu Susan, dan Bu Lastri di nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama, saudara, tentang acara Mooncake ya. Diharapkan saudara bisa membawa jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Di dalam acara Mooncake ini,
pada tanggal 23 September. Memang kesulitannya adalah bagi orang-orang yang sudah lansia, ya, khususnya mereka yang belum percaya, mereka sulit kalau keluar malam, saudara. Ya. Jadi kalau saudara bisa mengajak mereka, tolong dampingin mereka juga. Ya. Ini adalah satu kesempatan yang baik. Ya. Nanti di lobi sudah disediakan counter untuk bisa membeli voucher. Ya. Kita doakan juga untuk Pendeta Hasan Sutanto yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa Mandarin yang akan diterjemahkan tentunya. Dan juga untuk kesaksian pujian dari Ibu Herlin Pirena. Berita selanjutnya adalah berita hamba Tuhan. Segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Guri Injil Elizabeth Pilakadang atas pelayanannya sebagai hamba Tuhan penuh waktu yang akan mengakhiri masa pelayanannya di GKY Kebayoran Baru pada tanggal 31 Agustus 2023. Serta melanjutkan pelayanan di GKY Balikpapan. Tuhan Yesus memberkati. Mengimbau kepada segenap jemaat untuk menghadiri acara perpisahan dengan Guru Injil Elizabeth Pilakadang pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 23, sekaligus mengikuti kebaktian doa hari Rabu di ruang TGIC lantai 2. Saya undang untuk Guru Injil Elizabeth bisa bangkit berdiri. Ya, kita berikan terima kasih. Saudara-saudara, di belakang sudah disediakan gema, ya. Diharapkan saudara bisa menerimanya, atau mungkin juga kalau dalam bentuk elektronik, saudara bisa mengunduh yang ada di WA channel GKY KBR. Untuk gerakan baca Alkitab 100 hari tahap kedua putaran 10 yaitu tanggal 28 Agustus sampai 5 Desember sudah tersedia. Jadi jemaat dapat mengambil versi buklet di meja depan ruang kebaktian. Atau mendapatkan versi elektronik PDF melalui WA channel GKY Kebayoran Baru. Atau juga melalui aplikasi GKY KBR. Baik, saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Kau Setia. Kau setia, Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kami melihat pimpinan tangan Tuhan yang begitu nyata bagi gerejamu.
Kami bersyukur untuk persidangan Sinode GKY yang sudah berlangsung pada hari Jumat dan Sabtu kemarin. Bagaimana Tuhan sudah memimpin para utusan gereja untuk boleh bersidang dan mengambil berbagai keputusan yang bermanfaat untuk kemajuan gerejamu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kesempatan di mana kami terus boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur oleh karena Tuhan juga memimpin gerejamu di tempat ini. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan apapun yang ada, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan memimpin gereja untuk boleh membuat setiap kami mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, dan boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bersyukur oleh karena bahan-bahan yang dibutuhkan, baik itu untuk pemuritan, baik itu untuk bacaan Alkitab, boleh tersedia, sehingga jemaat boleh mengalami pertumbuhan melalui perenungan pribadi bersama dengan Tuhan. Kami juga teringat bagi jemaat kami yang masih dalam kelemahan tubuh, sehingga mereka masih belum bisa beribadah bersama dengan kami. Tuhan tengok, Tuhan kuatkan, bahkan Tuhan pulihkan kondisinya. Kami serahkan untuk saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk program-program gereja tahun ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan terus memimpin. Juga di dalam proses pemilihan majelis yang akan datang. Tuhan sediakan untuk calon-calon majelis yang nantinya boleh bersedia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi majelis di tempat ini. Dan juga di gerejamu di sepanjang, di seluruh GKY dimanapun berada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemilu yang akan datang. Di mana dalam waktu-waktu dekat ini akan ada pencalonan akan presiden dan wakil presiden dan masa kampanye yang akan berlangsung nantinya. Tuhan tolonglah supaya di masa-masa ini sungguh-sungguh kehadiran Tuhan boleh dirasakan bagi bangsa dan negara kami. Sehingga para calon ini adalah calon yang Tuhan sendiri tentukan. Kami juga berdoa Tuhan supaya keadaan negara kami dalam keadaan aman, tentram. Tidak ada orang-orang yang ingin melakukan kekacauan di negara kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doksologi. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus memberkatimu dengan kasih karunia demi kasih karunia-Nya yang melimpah, serta menyertai, menolong, dan memberikan kekuatan kepada seluruh saudara, serta damai sejahtera-Nya melimpah dalam hidupmu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, doa tadi.
Bapak Ibu yang terkasih, kami dari Bidang Pengkabaran Injil GKY Kebayoran Baru mengadakan acara malam misi dengan tajuk Sukacita Mooncake. Acara ini ditujukan untuk mengundang kerabat kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam acara ini kita akan mengadakan ibadah singkat dengan pembicara Pendeta Dr. Hasan Sutanto. Di acara ini kita akan hidangkan makanan-makanan yang lezat dan tempat yang luas dan nyaman. Sambil diiringi oleh alunan pujian oleh Ibu Herlin Pirena dan dengan alunan musik Puceng. Untuk undangan bisa dibeli dengan harga Rp200.000 di stan-stan yang tersedia di gereja, atau juga bisa menghubungi Bu Bella, Bu Susan, dan Bu Lastri di nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.